اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita temu sekali pada malam ini nak menyambung bincang kita dalam surah Al-Mumtahanah, insya-Allah. Kita mulakan dengan kita nak baca dahulu ayat yang ke 6 daripada surah Al-Mumtahanah ini dan juga ayat yang ke-7 insya-Allah pada muka surat 550, muka surat 550. Surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat 6 dan juga ayat yang ke-7 insya-Allah. Baik, kita lihat ayat tak ada lagi, tak apa. Jalan solo dulu insya-Allah. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Terjemahan, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada bawaan Nabi Ibrahim dan para pengikutnya itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik di hari akhirat. Dan sesiapa yang berpaling daripada mencontohi mereka, maka padanya akan menimpa dirinya sendiri, kerana sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Baik. Kalau kita lihat ayat yang ke-6 ini, dia lebih kurang dengan ayat yang ke-4 kita dah ambil sebelum ni, surat sebelum ini. Pada permulaan ayatnya yang ceritakan tentang uswatun hasanah. Dan kalau kita lihat ada sedikit perbezaan pada ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6 ini pada awal surah dia. Maaf, pada awal ayat dia tu. Baik. Bahagian mana yang ada sedikit perbezaan? Ayat ke-6 adalah, ayat ke-4 tak adalah. Baik, ayat yang ke-6 adalah dia mula dengan laqad. Baik. Berbeza dengan ayat yang ke-4, dia terus bermula dengan qad. Baik, insya-Allah. Itu satu perbezaan awal pada ayat 4 dan juga ayat yang ke-6. Okey. Pada awal ayat ada lagi. Kanat, ayat 4 kanat, ayat ke-6 kana. Baik, ayat yang ke-4 menggunakan qad kanat. Dan ayat yang ke-6 menggunakan laqad kana. Laqad kana. Baik.
So ini perbezaan yang ni yang pertama, yang kedua. Okay, ada lagi pada awal ayat. Ini yang kedua. Ayat ke-6 dia cakap situ kepada sesiapa yang keadaannya mereka menghadap Allah, yang ni kepada Nabi Nabi Ibrahim dan orang-orang yang Baik. Ayat yang keempat dia kata lepas uswatun hasanatun itu, ayat yang keempat fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ayat yang keenam dia kata liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. So ini dan kedepannya. Saya guna sebab ada 2 page tu, pening sikit lah, ke depan belakang lah. Kalau di Quran senang je, saya elak je kan. Ustaz nak tanya, Baik. kenapa ada ayat 6 tu dia ada lakum fihim tapi tak ada pada ayat 4 dia kata lakum uswatun hasanah. So kenapa dia taruh fihim? Masya-Allah kan. Baik. fihim lagi satu. Baik. So, kita ada laqad kana lakum fihim pada ayat yang ke-6, pada ayat yang ke-4 dia tidak Nak lakum dia tidak uswatun ada. terus. Sahaja. Baik. Pertamanya, macam mana soalan tu boleh timbul? Macam mana soalan tu boleh timbul daripada Puan Nur Azla? Macam mana boleh timbul? Baik. Macam mana soalan tu boleh timbul? Bukan pada Puan Nur Azla je, pada semua. Kenapa boleh timbul soalan tu? Kerana kita perhatikan ayat tu. Betul? Ya. Kalau kita tak perhatikan, dan ayat ni sebenarnya pernah baca tak sebelum ni? Ada. Pernah baca kan? Kalau siapa yang dah khatam Quran mesti pernah baca ayat ni. Tapi pernah tak timbul soalan? Masa jumpa tu kita anggap dia ada penegasan sebab fihim ke atas mereka kan. La tu penegasan dah. Ya. Ya, Maksudnya bila kita sedang mengkhatamkan Quran, kita perasan tak perbezaan-perbezaan pada 2 ayat ni? Tak. Kan? Dan alhamdulillah, macam mana soalan tu boleh timbul? Kerana kita dah mula perhati. So bolehlah timbul soalan tu. Kan? Walaupun kita membaca tu kita perhatikan, tapi dia berbeza dengan kita tadabbur. Tadabbur, perhatiannya itu lebih teliti pada setiap perkataan. Jadi sebab tu kita boleh perasan kan. Mungkin kalau orang yang dia dah khatam 10 kali, 20 kali ke, mungkin dia tak pernah perasan pun sebab apa, dia hanya fokus pada perkataan yang nak dibaca sahaja. Dia bukan membilik setiap perkataan yang Allah gunakan. Maka soalan tu timbul sebab bila dah mula tadabbur. Masya-Allah. So boleh perasan. Kalau hafal mesti perasan. So boleh perasan tu, itu satu perkara yang besar. Yang masya-Allah boleh perasan kan. Sedangkan apa, dah memang ada dah benda tu kat situ, cuma kita tak perasan sebab kita tak beri perhatian. Maka tadabbur dia membuka mata kita untuk perasan pada penggunaan ayat, pada perkataan yang Allah gunakan, kemudian dia ajak kita berfikir. Dan memang itu tujuan Al-Quran. Allah berkata la'allakum tatafakkarun, mudah-mudahan kamu berfikir. La'allakum ta'qilun. Dah berfikir, lepas tu dah timbul soalan, kena guna akal pula. Kenapa ada fihim? Kenapa tak ada fihim? Kan? Baik, kalau kita lihat pada kedua-dua ayat ini, ayat 4 dan juga ayat yang ke-6. Pertama, ada huruf lam pada ayat yang keempat. Ayat ke-6 ada lam. Ayat keempat tak ada. Dan lam ini, pada ayat ke-6 laqad ini, dia adalah lam itu adalah huruf penegasan. Adalah huruf penegasan. Kali pertama pada ayat yang keempat, Allah memberitahu. Sebenarnya perkataan qad dalam terjemahan dah letakkan dah sesungguhnya. So sesungguhnya itu dah bentuk penegasan ataupun bukan? Dia dah bentuk penegasan dah. Ya. Tetapi pada ayat yang ke-6 ini kan dia tambah pula la. So itu dalam terjemahan dia ada apa? Sesungguhnya itu tetap ada,
dia tambahkan satu lagi, demi sesungguhnya. Sesungguhnya. Demi So dia dah sesungguhnya. tegaskan, dia tambahkan satu lagi huruf la di situ, dan ada dua penegasan demi sesungguhnya. Kan? Maka bila Allah tegaskan pada ayat keempat ini, maksudnya Allah nak betul-betul kita beri perhatian pada apa yang disampaikan pada ayat keempat. So bila sampai yang keenam, lagi sekali Allah nak minta kita beri perhatian betul-betul, sungguh-sungguh pada apa yang disebutkan pada ayat tersebut. Kerana ayatnya, kita banyak dalam Quran dengar cerita tentang kisah Nabi Musa, kan? Tetapi dia berada pada tempat yang ada jarak dia, betul tak? Pada surah yang berbeza, pada selang beberapa muka surat yang berbeza, betul tak? Kan? Tapi Ustaz, yang saya mustinya kenapa diguna feminin kanat dalam ayat 4 padahal dibincang tentang Musa dan pengikutnya. Ya, Ibrahim dan pengikutnya, betul. Betul. Kenapa kita dia pergi pakai kanat apa betul? feminin kan? Betul. Kan? Selalunya dalam ayat perbincangan tentang dia itu ada banyak kali, tentang kisah Nabi Musa banyak kali, tentang kisah Nabi Ibrahim banyak kali, kisah Nabi Muhammad, kisah tentang Nuh, dan ada pada beberapa tempat, akan tetapi dia berada pada kedudukan yang berjarak. Tapi tentang uswatun hasanah, contoh ikutan yang baik pada Nabi Ibrahim ini, dia hanya berselang hanya satu ayat je, 4, 5, satu ayat tak ada, ayat ke-6 sebut balik, hanya selang satu ayat sahaja sebut balik tentang cerita yang sama. Ya. Maka dan pada ayat yang ke-6 tu pula Allah berikan pula huruf lam yang berada di awal itu, nak tambahkan lagi penegasan. Pertama, penyebutan tu dah dekat. Yang kedua, diletakkan pula huruf lam berada di depan tu. So nak menunjukkan betapa betul-betul Allah nak menegaskan tentang perkara yang hendak disampaikan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, perbezaannya ialah pada ayat keempat digunakan perkataan kanat, dan pada ayat yang keenam digunakan perkataan kana. Baik, apa bezanya? Tadi Puan Azhar sebutkan kanat ini bentuknya adalah bentuk feminin. Hiya. Hiya. Ya. Bentuk sesuatu yang feminin. Manakala kana dia merujuk kepada sesuatu yang berbentuk apa dia? Huma. Maskulin. Sesuatu yang berbentuk maskulin. Huma kan? Ini domainnya huwa. Huwa. Domainnya adalah huwa. Huwa. Yang tadi hiya untuk seorang, dan kalau ikut bilangan dia untuk singular berbentuk feminin, yang ni hiya untuk singular juga tapi untuk feminin. Maaf, yang tadi untuk maskulin, yang hiya untuk feminin. Baik. Kenapa? Baik, maka kita kena tengok pada ayat. Kalau pada ayat keempat ini perkataan kanat bentuknya bentuk feminin. Baik, kita cari selepas daripada itu ataupun sebelum daripada itu ada tak perkataan yang berbentuk feminin. Sebelum daripada kanat ada bentuk feminin, ada satu je qad. Qad bukan bentuk feminin. Selepas daripada kanat ada perkataan yang berbentuk feminin. Uswah. Baik, hasanah. Uswah. Kenapa cakap uswah ini adalah feminin? Tar marbutah. Kerana ada ta marbutah. Betul. Maka perkataan uswah ini dia berbentuk feminin kerana dia ada ta marbutah. Ya. Baik. Maka kanat ini merujuk ke mana? Kanat ini dia merujuk kepada uswatun hasanah. Merujuk kepada uswatun hasanah. Baik, kenapa pada uswatun bukan pada hasanah? Kenapa pada uswatun bukan pada hasanah? Paling dekat dengannya. Kerana pertama dia paling dekat dengan perkataan yang sebut tu, hiya kanat ni yang paling dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, selalunya perkataan kalau dia bentuk yang sama dan mempunyai baris yang sama, maka dia adalah keterangan
ataupun mengikut kepada perkataan yang sebelumnya. Contoh di sini perkataan hasanah bentuknya maskulin ke feminin? Feminin sebab ada tentang Feminin. Allah juga. Maka diikut perkataan uswah. Barisnya sama, yang uswah baris depan, hasanah juga barisnya adalah baris depan. Dia sama dengan kalau kita baca pada surah maaf, kalau kita baca bismillah. Bismillahi ar-Rahman baris mana? Saya tak dapat Rahman bagi tunjukkan bawah. kat sini, takut terpadam Bagi- kita punya. Ar-Rahman bagi bawah. Tak Nur apa, saya baris bawah. tunjukkan juga. Saya tak padamkan conteng ni. Oh, dia nampak serabut sikit. Nur bagi bawah. Okey, boleh. Kita duduk sini. Ar-Rahmani, ini baris Bagi bawah. bawah. Ar-Rahim, Mim juga bagi bawah. berbaris bawah. Dia mengikut mana? Him. Dia Ima. Ar-Rahman, Ya. Ar-Rahim mengikut Ar-Rahmani. Ima. Ar-Rahmani ikut mana? Ikut perkataan sebelum tu, Allah. Lepas tu Allah baris mana? Baris bawah. Maka sebab itu Ar-Rahmani nak cerita tentang Allah, dia baris bawah. Ar-Rahim Okey. ni dia nak cerita juga tentang Allah, maka dia pun jadi berbaris bawah. Oh, Masya Baik. Allah. Sebab itu kalau kita tengok pada perkataan Yaumiddin, potong sini. Yaumi, hari. Baik. Hari apa? Hari satu perkara yang umum ke ataupun yang khusus? Kita sebut je hari. Dah tahu tak hari apa? Tak tahu. Hari ada banyak. Kan? Hari weekdays ke, weekend ke, hari cuti ke, hari kerja ke, hari sekolah, umum. So datangnya perkataan selepas tu ad-din. Ad-din pembalasan. Pembalasan. So, dia nak tunjukkan kepada satu hari yang khusus. Hari pembalasan. So itu cerita dia. Nak cerita tentang hari pembalasan. So pembalasan adalah keterangan untuk perkataan Yaumi. yaumi, hari. Maka yaumi barisnya mana? Bawah. Baris bawah. Maka yang nak menerangkan tu barisnya juga Baris bawah. bawah. Maka begitu bentuk yang ada dalam bahasa Arab, dia mengikut pada keterangan dan mengikut kepada baris ataupun bentuk perkataan yang sebelum itu. Ini hukum maf'ulun bih. Ini hukum mudhaf dan juga mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ya. Perkataan yang disandarkan. Baik. Maka kalau kita lihat pada ayat yang keempat, kita bagi dia masuk balik. Okey. Pada ayat yang keempat, uswatun. Baik, kanat ini dia merujuk kepada uswatun. Okey, baik, selesai. Kita berhenti kat situ dulu. Baik, kita lihat pada ayat yang keenam. Ayat yang keenam. Perkataan kana. Di sini digunakan kana pula, tak digunakan. Kanat. Tak digunakan. Tak digunakan. Baik, maka kana di sini kan bentuknya maskulin, maka dia merujuk kepada siapa pula? Fihim. Baik, maka di sini dia merujuk kepada fihim. Ya. Fihim ni maksudnya siapa? Nabi Ibrahim dan juga para pengikutnya. Nabi Ibrahim dan juga para pengikutnya. Okey, baik. Maka boleh nampak beza ayat keempat dan juga ayat yang keenam. Baik, maka apa poin kita cari? Ni maskulin merujuk ke mana, feminin merujuk ke mana? Kan? Kalau setakat kita tahu ini maskulin merujuk ke sini, feminin merujuk ke sini. Maka itu dari sudut bahasanya kan. Dari sudut info yang kita dapat, apa maklumat tambahan yang kita dapat. Baik, pada ayat yang keempat, Allah tegaskan berkaitan dengan apa? Kalau ada yang Berkaitan baik. dengan uswatun hasanah. Allah fokuskan subjeknya itu adalah pada uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik. Maka Allah di sini Allah nak fokuskan kepada contoh ikutan yang terbaik itu yang perlu diberi perhatian. Nah, kenapa? Kerana manusia dalam kehidupan dia pasti akan mengikut seseorang. Dia pasti akan mengikut seseorang. Walaupun dia tak sebut saya ikut orang ni, tapi mesti dia dapat idea, dia terinspirasi sedikit sebanyak daripada orang lain. Seorang anak dia tengok ayah dia, setengah daripada sikap ayah dia yang dia suka. Ayahnya ini sentiasa on time.
kan. Ayah dia tegas, kan. Ayah dia orang yang smart. Maka dia pun terikut sebahagian apa pada ayah dia, pada cikgu dia mungkin, pada kawan-kawan dia. Kan. Dia terikut sedikit sebanyak. Kerana setiap orang dia pasti akan terikut kan, pada dirinya itu sikap orang lain. Mesti akan dia ambil inspirasi sikit walaupun dia tak adalah kata secara jelas. Baik. Maka pada ayat keempat Allah nak suruh fokus pada uswatun hasanah itu. Dan pada ayat yang keenam Allah nak suruh fokuskan kepada orang-orang tersebut, iaitu Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang Pengikut. bersama dengan mereka. Baik. Maka dua perkara yang Allah nak tegaskan ayat keempat dan juga ayat yang keenam. Pertama kita mesti ada nak mengikut contoh. Kita pasti akan mengikut dan kita kena ikut contoh yang baik. Uswatun ni contoh ikutan. Maka Allah letakkan hasanah nak menerangkan bahawa yang perlu diikut adalah contoh ikutan yang apa? Yang Yang baik. baik. Maka bila Allah kata adanya uswatun hasanah, maka secara berlawanannya dia akan ada juga namanya uswatun sayyi'ah. Apa maksud uswatun sayyi'ah? Contoh ikutan yang buruk. Baik. Maka pada diri manusia itu ada contoh ikutan yang baik dan ada contoh ikutan yang buruk. Maka Allah nak highlightkan kita ni mesti akan mengikut orang. Maka yang kita nak perlu beri perhatian adalah pada ikut boleh, tak ada masalah. Tetapi ikut pada contoh ikutan yang baik. Kerana dalam nak beragama, memang itu kan, konsep yang ditekankan oleh Al-Quran. Al-Quran ini Allah turunkan untuk apa? Al-Quran Allah turunkan untuk apa? Contoh kepada ummah. Petunjuk. Allah turun, dia sebagai Panduan. sebagai panduan. Untuk apa? Dengan panduan tu nak buat apa? Contoh. Jadi ikutan. Ikutan lah petunjuk. Petunjuk Untuk menjadi panduan, petunjuk untuk kita ikuti. Dan itu yang Allah sebutkan pada surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 155. Saya tak padam juga conteng ni, minta maaf sebab nanti kan kita nak kena tulis balik, so saya tak padam kan. Baik, pada muka surat 149. Muka surat 149 surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 155. Saya ke bawahkan sikit. Surah ke-6, muka surat 149. 149. Surah yang ke-6 ayat 155. Allah berfirman. Haji Ayah ada dah? Saya nampak tadi. Ada Ustaz? Alhamdulillah. Baik, Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Terjemahan. Ayat berapa Ustaz? 155 ke 156? 155. Okey. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Masya-Allah. Baik. Maka kitab Al-Quran ini Allah turunkan dengan penuh keberkatan. Maka nak kena buat apa? Fattabi'u. Maka kena ikut. Ikut apa? Ikutlah kitab Al-Quran itu. Baik, maka kita dalam kehidupan ini memang kita akan tend to follow, mengikut orang, kan? Tak kiralah sesiapa pun. Maka Allah berikan panduan, memang kita sifatnya akan mengikut. Maka nak ikut itu, nak ikut apa? Nak ikut yang mana? Allah beri panduan, ikut contoh ikutan yang baik. Maka Allah tekankan pada ayat yang keempat.
tentang contoh ikutan yang baik. Sebab itu pada ayat keempat ini panjang. Yang panjang tu cerita tentang apa? Cerita tentang perbuatan. Cerita tentang perbuatan yang dilakukan, yang perlu dicontohi. Cerita tentang perbuatan yang perlu dicontohi. Itu panjang. Fokusnya pada apa? Uswatun hasanah, contoh ikutan yang baik itu. So kena follow. Berbeza dengan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini fokusnya adalah kepada fihim, iaitu kepada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. So bila cerita tentang Nabi Ibrahim tu dia jadi pendek. Sebab apa? Allah hanya cerita. So kita pergi kepada poin kita yang ketiga. Baik. Poin kita yang ketiga ialah Allah sebut tentang pada ayat ke-6 ini, kita lihat pada ayat ke-6, ceritanya yang Allah fokuskan, yang Allah highlightkan adalah tentang Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersama dengan dia. So bila dengan cerita tentang Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia ini, apa yang nak diberi perhatian? Nak diberi perhatian adalah mereka ini adalah orang yang berharap kepada keridhaan Allah dan juga hari akhirat. Cerita tentang sifat yang ada pada Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim, itulah mereka adalah orang yang mengharapkan keridhaan Allah dan juga hari akhirat. Pendek je. Ayat ke-6, ayat ke-4 tadi dia panjang sebab dia fokus tentang apa? Uswatun hasanah, contoh ikutan yang baik. So yang panjang itu adalah apakah contoh perbuatan yang kena nak ikut? Itu berlepas diri daripada apa yang orang lain sembah selain daripada Allah, dan memutuskan hubungan walaupun orang itu ada hubungan kerabat dengan kita, dan sehingga dia kembali menyembah Allah yang satu. Dan jangan minta ampun untuk orang yang terang-terang tak nak terima Allah sebagai Tuhan dan sedar bahawa kita tidak memiliki apa-apa kuasa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tu semua contoh ikutan yang kena, perbuatan yang kena ikut. Tentang yang ada pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, yang Allah highlightkan adalah bahawa mereka ini adalah orang yang mengharapkan keridhaan Allah dan hari akhirat. Maka disebabkan dua perkara ini, mereka mengharapkan keridhaan Allah dan juga hari akhirat, itu yang menyebabkan mereka buat apa yang mereka telah lakukan. Kenapa Nabi Ibrahim sanggup berlepas diri daripada ayahnya sendiri, ayah dan juga kaum kerabat dia? Kenapa? Kerana yang Nabi Ibrahim nakkan adalah keridhaan Allah, bukannya keridhaan ayah dan juga kaum kerabatnya. Bukan maksudnya kita semua kena tak hormat ibu ayah, bukan maksudnya ibu bapa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Waktu tu yang perlu kita utamakan adalah apa? Keridhaan Allah ke ibu bapa? Adalah keridhaan Allah dulu. Sedangkan mentaati ibu bapa, kan Nabi SAW sebutkan dalam hadis, ridha Allah fi ridhal walidain, kan, ataupun ridha Rabb fi ridhal walidain wa sakhatar Rabb fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah itu berada bersama dengan keridhaan ibu bapa, dan kemurkaan Allah itu berada bersama dengan kemurkaan ibu bapa. Maksudnya kalau ibu bapa redha, Allah akan redha dengan kita. Ibu bapa tak redha dengan kita, maka Allah pun tidak akan redha dengan kita. Tapi dalam ayat ini, Nabi Ibrahim itu Allah sifatkan dia adalah orang yang mengharapkan keridhaan Allah lebih daripada keridhaan ibu bapa dia, bapanya sendiri. Kenapa? Kerana waktu itu ibu bapanya dah bertentangan, dah clash dengan apa yang Allah dan Rasul kehendaki. Baik. Maka disebabkan mengharapkan keridhaan Allah dan juga hari akhirat, inilah rahsia yang ada pada diri Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersama dengan dia, yang Allah simpulkan. Kalaulah kita tak boleh nak nampak apa sebenarnya kehebatan ataupun yang kena nak ikut pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya ini, Allah simpulkan pada ayat ke-6. Dua perkara. Mereka mengharapkan hanya keridhaan Allah dan mereka mengharapkan kepada balasan yang baik nanti pada hari akhirat. Dua tu je Allah simpulkan. Dan pada banyak perkara yang kita tak boleh nak ikut mana satu pada Nabi Ibrahim ini, nak contoh tak tahu nak contoh yang mana satu, ikutlah pada dua perkara ini yang Allah sebutkan, iaitulah mereka fokus kepada keridhaan Allah
dan juga fokus kepada balasan yang baik pada hari akhirat. Maka ini tiga perbezaan yang kita boleh nampak pada ayat yang ke-4 dan juga pada ayat yang ke-6. Perbezaan pada fokus apa yang Allah nak tekankan pada kedua-dua ayat ini. Baik. Kalau kita lihat pada satu perkara yang saya nak sebutkan juga, doa Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat yang ke-5 ini, Rabbana la taj'alna fitnah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana penindasan orang-orang kafir. Baik, berkaitan dengan fitnah ini kita telah sebutkan sebelum ini tentang tiga pendapat para ulama berkaitan dengan fitnah ini. Antaranya ialah apa? Orang Islam diuji dengan perbuatan orang kafir terhadap mereka. Dan orang Islam dia sendiri adalah pembawa ujian dengan apa? Menjauhnya orang bukan Islam daripada agama Islam ini. Baik, antara doa Nabi SAW, kalau siapa pernah boleh lihat di skrin, doa Nabi SAW, panjang doa ni, dia bermula pada sini, Allahumma qasim lana min khasyatik, sampai ke sini. Ada siapa pernah dengar ataupun pernah baca doa ni? Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. So ini doa yang panjang sampai ke bawah ni lah. Saya pernah sebutkan beberapa potongan daripada ayat ini, daripada doa Nabi SAW ini. Ini adalah antara doa favorite Nabi SAW, antara doa kegemaran Nabi. Dan ini adalah antara doa kafaratul majlis. Kan kita suruh baca tutup dengan tasbih kifarah yang kita beri subhanakallahumma bihamdika tu. So itu satu tasbih kifarah, dan doa ini juga adalah tasbih kifarah yang Nabi selalu baca pada penghujung majlis. Doa dia panjang. Baik, tapi dalam doa ini yang saya nak highlightkan adalah pada sebentar. Tak nampak slide nampak. Boleh nampak kan? Nampak. Okey, Cikgu Melini tak perasan ke? Baik. Pada yang terakhir ni, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Terjemahannya apa? Dan janganlah engkau memberikan kekuasaan atas kami kepada orang yang tidak menyayangi kami, sama ada orang kafir, orang munafik, fasik, zalim dan sebagainya. So ini antara doa Nabi SAW. Dia minta wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ada beberapa bentuk lah. Dia sebutkan wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafu kafina wala yarhamuna. Ada beberapa riwayat, ini salah satu riwayatnya. Maksudnya, dan janganlah engkau memberikan kekuasaan atas kami kepada orang yang tidak menyayangi kami. Maksudnya apa? Dia sama dengan doa Nabi Ibrahim tadi. La taj'alna fitnah. Jangan bagi orang kafir ini dia berkuasa, dia menang ke atas kami. Mereka boleh menguasai, boleh menindas orang-orang Islam. Maka ini adalah doa Nabi Ibrahim tadi yang kita baca, dan ia juga sama dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta agar janganlah orang bukan Islam ini dapat menguasai kita orang Islam. Kenapa? Kerana dia akan menggugat bahagian keimanan. Dia akan menjadi perkara yang mencabar. Baik. Kita telah lihat pada ayat yang ke-6 ini, yang Allah highlightkan sekali lagi berkaitan dengan uswatun hasanah. Maka setiap daripada kita perlu mempunyai apa? Perlu mempunyai mentor. Disebutkan di sini dia kena ada mentor. Dia nak ikut siapa dan mengikut jalan yang mana. Kerana setiap daripada jalan itu Allah telah
sebutkan di dalam Al-Quran, kan? Maka siapa yang nak jadi orang yang mendapat keridhaan Allah, maka Allah dah sebut nak ikut jalan mana. Nak jadi orang yang Allah sayang, maka nak ikut jalan yang mana. Nak jadi orang yang bertakwa, dan antaranya Allah sebutkan pada surah yang ke-39 ayat yang ke-33, muka surat 462. Ini saya nak highlightkan berkaitan dengan ini. Muka surat 462 surah Az-Zumar surah ke-39 ayat ke-33, Allah berfirman, saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan yang membawa kebenaran, itulah apa? Al-Quran. Serta ia dan pengikutnya membenarkan kebenaran itu, iaitu membenarkan Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa antara sifatnya apa? Orang yang dia datang membawa kebenaran, iaitu Al-Quran, dan dia membenarkan Al-Quran itu. Maka secara umumnya orang yang memberi perhatian kepada Al-Quran, dia belajar, dia baca, dia faham, dia amalkan dan disampaikan kepada orang lain, itu adalah jalan untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka siapa nak mencapai tahap takwa, antara jalannya ialah dia kena beri perhatian kepada Al-Quran. Baik, kemudian Allah sebutkan di belakang itu, liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi siapa yang dia mengharapkan. So ini perkataan yang mahal. Dia apa? Dia mengharapkan. Itu dia letak warna hitam. Dia mengharapkan. Baik. Dia mengharapkan keridhaan Allah dan dia mengharapkan balasan yang baik untuk hari akhirat. Baik, kenapa? Kita nak mengharapkan keridhaan Allah, itu kita biasalah dengar. Kan, nak mengharapkan keridhaan Allah. Tapi dalam ayat ini juga Allah gandingkan dengan yaumil akhir. Allah gandingkan dengan yaumil akhir, hari akhirat ataupun hari penghujung, hari yang terakhir. Kenapa Allah gandingkan dengan hari yang terakhir? Kenapa kena ada harap hari akhirat juga? Dan kita Allah sebutkan dalam perkataannya yarju, mengharapkan. Kenapa kena ada? Kenapa mesti ada harap? Baik. Pertama, kalau kita lihat dalam rukun ibadah, bukan rukun ibadah. Rukun ibadah ada 3. Pertama, namanya hub. Yang bermaksud cinta. Yang kedua, namanya khauf, yang bermaksud takut. Yang ketiga, namanya raja, yang bermaksud harap. Baik. Maka dalam menjalankan ibadah, 3 perkara ini menjadi rukun. 3 perkara ini menjadi rukun. Kita ada syarat diterima ibadah dan kita ada rukun ibadah. Dan rukun ibadah ada 3, hub, khauf dan juga raja. Hub ini ejaan Arabnya dengan ha. Hub. Selalu kita sebut ana uhibbu tu. Ini hub. Kemudian dia ada khauf. Dan dia ada roja. Sebut bunyi Arab. Kalau sebut Melayu, bunyi makanan, rojak. Yang dia bukan rojak, dia roja. Rojak maksudnya harap.
Maka 3 perkara ini menjadi rukun ibadah. Kita tak boleh beribadah itu hanya kerana cinta daripada Allah, tanpa ada rasa takut ataupun rasa harap. Kita tak boleh ibadah itu kerana takut dengan azab Allah, takut dengan keagungan Allah, tak boleh. Dia kena ada harap dan kena ada cinta. Tak boleh hanya berharap sahaja kepada keampunan Allah, tetapi tak ada rasa cinta dan juga tak ada rasa takut. Kerana kalau kita hilang salah satu daripada 3 ini, maka dia menjadi satu perkara yang tidak lengkap dalam ibadah. Kalau orang yang dia hanya berharap dalam melakukan ibadah, berharap je. Dia mengharapkan kepada apa? Mengharapkan kepada keampunan Allah dan dia mengharapkan Allah terima. Maka apa kesan dia? Kesannya ialah dia tak akan cuba untuk nak perbaiki ibadah dia, mutu ibadah dia, kualiti ibadah dia takkan. Dan dia tidak akan kuat untuk nak tahan diri dia daripada buat perkara-perkara yang Allah larang, perkara-perkara dosa dan juga kesalahan. Kenapa? Kerana dia sentiasa berharap Allah akan mengampunkan dia untuk dosa dan kesalahan yang dia buat. Maka dia akan mudah untuk nak melakukan dosa dan juga kesalahan kerana dia hanya mengharapkan saja keampunan daripada Allah. Dia tak ada rasa takut. Tak ada rasa takut. Kalau orang dia hanya ada rasa takut saja dalam melakukan ibadah, takut Allah azab dia, takut Allah terima dia, maka dia akan hidup dalam stres. Nak buat apa pun semua dia akan takut je. Nak bercakap pun rasa takut. Nak buat sesuatu rasa takutlah. Takut. Dia akan duduk dalam ibadah. Dia akan solat je. Dia akan ngaji je. Itu pun dalam keadaan yang takut Allah tak terima. Kan dia akan jadi stres. Dia tak tahu macam mana nak pergi. Kenapa? Dia tak ada rasa mengharapkan kepada ihsan daripada Allah. Allah itu akan terima. Allah akan ampunkan kekurangan dalam ibadah dia. Allah akan ampunkan dosa dan kesalahan yang dia lakukan secara tidak sengaja ataupun sengaja atas kelemahan diri dia. Kalau orang dia melakukan satu ibadah itu hanya setakat cinta sahaja, maka dia akan sembrono dalam ibadah itu. Dia akan sembrono sahaja dalam ibadah. Dia tak fikir panjang nak buat sesuatu itu. Dia tak melihat kepada apa yang dia lakukan itu. Kerana dia tahu dia buat itu semua sebab cinta. Hingga dia melakukan sesuatu lebih daripada kadar yang sepatutnya. Kan? Kerana kalau cinta saja dia akan bawa kepada buta. Dia tak nampak dah lain. Dia hanya cinta sahaja kepada Allah SWT. Dia tak bawa kepada beri fokus kepada apa yang sepatutnya dilakukan, apa yang sepatutnya dia tidak lakukan, pada kadar mana sesuatu itu perlu dilakukan. Kerana dalam ibadah dia ada dia punya apa? Dia ada dia punya garis panduan dia dan dia ada dia punya limit dia. Tak boleh lebih daripada itu. Orang yang nak berpuasa boleh berpuasa tapi dia tak boleh berpuasa setiap hari. Nabi kata yang terbaik adalah puasa seperti Nabi Daud. Selang sehari. Tapi walaupun dia ada limit dia yang dia kena tahu. Dia bukan hanya setakat cintanya saja pada nak melakukan ibadah kepada Allah SWT. Maka ketiga-tiga perkara ini dia perlu ada. Kan? Dan ketiga-tiga perkara ini kalau kita lihat dia ada pada awal surah Al-Fatihah. Allah letakkan pada awal 3 ayat 2, ayat 3 dan juga ayat keempat surah Al-Fatihah ini, bila Allah sebut tentang Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian kesyukuran itu hak milik mutlak Allah, Tuhan penguasa sekalian alam. Dia nak menumbuhkan, Allah kenalkan diri dia, Allah, siapakah dia? Dia Tuhan yang telah mencipta kita. Dia Tuhan yang telah menguruskan kehidupan kita. Maka dari sini timbulnya perasaan cinta kepada orang yang banyak membantu kita hingga ke hari ini. Daripada tak ada kepada ada. Macam seorang anak yang sayang dan cinta kepada ibu dia dan ayah dia. Kenapa? Hanya kerana satu je. Itulah ibu yang melahirkan dia. Itulah ayah yang menjaga dia daripada kecil. Satu je sebab dia. Kan? Maka itu antara sebab yang kenapa kadang seorang anak tu, kan, walaupun mungkin dia tak tahan dengan sikap mak dan juga ayah dia, tapi dia hanya bertahan sebab satu perkara je.
sebab mak dia lahirkan dia, sebab ayah dia jaga dia daripada kecil. Maka daripada situ timbulnya apa? Cinta, sayang. Ayat ketiga Allah kata, Allah perkenalkan diri dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Penyayang. Dia nak memberi kepada kita harapan. Beri kepada kita harapan. Tapi dia tidak boleh berhenti setakat itu. Kalau banyak sangat harapan, orang akan mudah tergelincir. Sebab Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengampun, maka dia akan leka dengan sifat-sifat Allah yang itu. Maka Allah sebutkan diri dia adalah Maliki Yaumiddin, Raja, pemilik, penguasa, hari pembalasan. Dia akan balas dan dia akan kutip balik hutang-hutang. Dia akan tanya balik hutang-hutang dulu mana. Kan? Kita kalau dengar Alung seram tak? Seram lah. Ada sebab apa? Alung dia tukang kutip hutang. Dan kita tahu dia kutip hutang. Kan? Style dia bukan style yang ada. Jenis kesian-kesian. Maka Yaumiddin dia adalah hari Allah akan kutip balik hutang-hutang kita kepada dia. Allah tanya balik hutang. Lepas tu perkataan ad-din dia sama dengan perkataan dain. Dain ni hutang. Tanya balik hutang. So kita dengan Alung, kita dengan raja, kita apa? Takut. Maka tiga-tiga rukun ibadah ini Allah letakkan pada awal surah Al-Fatihah, kemudian baru Allah kata iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Maka apabila ada tiga sifat di atas ini, cinta, harap dan takut, maka ketika itu barulah masuk kepada pengabdian diri kepada Allah SWT. Barulah seseorang itu akan mampu untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan ada tiga perasaan ini. Disebut perasaan. Tapi disebutkan dia adalah sebagai rukun ibadah. Perasaan cinta kepada orang yang kita abdikan diri itu, orang yang kita berkhidmat, dan perasaan berharap kepada dia, dan juga perasaan takut. Maka dia akan mengimbangkan sifat kita ataupun perangai kita dalam nak mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana dalam kita bukannya 24 jam solat, bukan 24 jam baca Quran, tak, kita kena keluar bekerja, kita kena berurusan dengan ramai orang seharian. Maka dalam nak bekerja, berurusan dengan orang itu, maka dia ada waktu yang kita buat kesilapan. Waktu tu kena ada rasa takut daripada buat kesilapan. Dan kalau dah tersilap buat, kena ada rasa harap kepada Allah, itu dia akan mengampunkan kita. Dan rasa cinta itu yang pertama sekali kena kekal ada dalam diri supaya tidak teralih perhatian kepada perkara yang lain. Maka sebab itu Allah sebutkan dulu tentang tiga perkara ini sebelum Allah sebut tentang pengabdian diri kepada dia. Baik. Maka ini pada Allah sebutkan liman kana yarjullaha yaumal akhir, bagi siapa yang dia mengharapkan keridhaan Allah dan juga hari akhirat. Baik. Ia juga memberitahu kita apa? Memberitahu kepada kita bahawa dua perkara ini perlu diberi perhatian oleh seseorang dalam kehidupan. Dia nak mendapatkan redha Allah dan dia nak mendapatkan, kita sebutkan, redha hari akhirat. Bukanlah hari akhirat tu dia ada redha dia yang kita kena minta, tak kan, akan tetapi balasan yang baik, keredaan Allah pada hari akhirat. Maka dua perkara ini Allah gandingkan. Allah gandingkan diri dia dan juga hari akhirat itu banyak dalam Al-Quran. Akan tetapi selalunya digandingkan dengan apa? Dengan beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Betul tak? Kan? Ustaz, kalau kita kata rahmat macam mana Ustaz? Rahmat Allah. Rahmat Reda Allah. hari akhirat tu instead of reda hari akhirat. Boleh. Sebab dalam terjemahan pun dia letakkan dia maaf, dia bukan reda Allah. Okey. Perkataannya adalah dia harap. Keyword dia adalah harap. So dia harap reda Allah dan dia harap hari akhirat. Maaf, saya tersalah. Baik.
Kerana perkataan adalah yarjullah di sini. Yarjullah, yarju ni. Dia mengharapkan keridhaan Allah dan dia mengharapkan hari akhirat. So apa yang diharapkan pada hari akhirat itu balasan yang baik. Dia mengharapkan balasan yang baik pada hari akhirat. Di sini gunakan yarju, mengharap, kan? Pada ayat yang lain yang banyak Allah gunakan iman kepada Allah hari akhirat, percaya kepada Allah dan juga hari akhirat. Di sini diharapkan, Allah sebutkan mengharapkan Allah dan juga hari akhirat. Maka keimanan kepada Allah dan juga hari akhirat itu penting, dan juga pengharapan kepada Allah dan juga hari akhirat itu adalah perkara yang penting. Dua perkara ini sama, disebutkan sama dengan gandingan yang berbeza. Iman ataupun pengharapan. Tetapi Allah dan juga hari akhirat itu Allah selalu gandingkan. Kenapa Allah selalu gandingkan diri dia dengan hari akhirat? Dia tak sebutkan rukun-rukun iman yang lain. Rasul, malaikat dan sebagainya. Terus saja pada Allah dan juga hari akhirat. Kenapa? Dan kerana Allah nak kita ini dalam nak membuat sesuatu, kita perlu bermula dengan tujuan yang terakhir. Kita perlu bermula dengan tujuan yang terakhir. Kalau adalah ayatnya dalam bahasa Inggeris, kan, kita boleh sebutkan, kita boleh begin with the enders. Kita bermula dengan yang terakhir. Maksudnya apa? Bila nak buat sesuatu itu, kita dah tahu dah tujuan akhirnya itu apa. So barulah jelas jalan nak menuju kepada yang terakhir itu. Kalau orang targetnya itu akhir, lastnya itu kat mana, tu dia kena fokus pada itu sebelum nak buat sesuatu. Sebelum nak buat sesuatu, Allah adalah tujuan dia lakukan sesuatu perkara itu, dan dia nak target ke mana? Nak targetnya adalah hari akhirat. So orang yang kalau dia buat sesuatu tujuannya hari akhirat, apa beza dia? Banyak bezanya lah, kan. Antara yang ketaranya ialah dia akan buat sesuatu itu dengan sebaik mungkin, dan dia akan cari projek-projek yang berskala panjang. Dia tak cari projek yang pendek-pendek ni, dia akan cari semua projek yang panjang-panjang sampai ke mana? Sampai ke hari akhirat. So projeknya itu berbeza. Dia akan jadikan semua projeknya itu sampai hari akhirat, dia tak henti sampai dunia. Dan bila kita cerita tentang projek, dia projek apa yang kita ada pada diri kita. Seorang ibu, dia ada projek dia. Apa projek dia? Anak-anak. Itu dia punya projek. Maka dia membesarkan anak-anak, tujuannya bukan hanya nak setakat di sini, tapi nak sampai di mana? Yaumil akhir. Maka seorang ibu dengan projeknya, iaitu anak, dia nak besarkan hingga yaumil akhir. Targetnya yaumil akhir. Maka beza tak pada cara dia besarkan anak tu? Sudah tentu beza. Fokus yang nak diberikan kepada anak tu juga berbeza. Apa yang nak difokuskan kepada anak tu, pendidikan yang nak dibagi tentu berbeza. Kerana dia nak fokuskan kepada yaumil akhir. So pendidikan yang nak dibagi itu berbeza. Makanan yang nak dibagi itu berbeza. Perhatian yang nak dibagi berbeza. Kerana apa? Kerana fokusnya, targetnya pada yaumil akhir. Ujung jauh nanti dia punya target dia. Target dia bukan dekat je. Setakat lepas Ustaz nak makan, hidup di dunia. Silakan. Dalam pengurusan tu Ustaz, in management kan, dalam bahasa Inggeris kita selalu cakap, kalau kita buat apa-apa Ustaz, begin with an end in mind. Ya, betul. Begin with an betul end lah ni. Kita buat apa-apa, tapi dulu tak terfikirlah macam ni Ustaz, yang kita buat apa-apa pun akhirat yang pertama, akhirat. Ya. Sekarang betul. Ni nampaklah kan. So konsepnya itu Al-Quran telah selitkanlah, kan, selit. Cuma bila dibunyikan dalam ayat Quran, bunyi je tak menarik dan tak terkini lah bunyinya tu. And tak up to date. So dia berbeza dengan bila kita sebut begin with the end mind. Bunyinya macam wah, masya-Allah kan. Terus terinspirasi. Sedangkan Quran sebut dah wal yaumil akhir, fokus terus kepada hujung tu sana, target hujung tu. So bunyinya tak sedap lah, kan. So itu
antara kelebihan orang-orang yang dia mempelajari bahagian-bahagian yang bahasa-bahasa yang kita gunakan untuk kaitkan dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran diguna bahasa dia yang tersendiri, kita yang kena terjemahkan pada bahasa kita. Konsepnya itu. Maka berbeza setiap orang dengan projeknya bila dia tahu dia punya target. Kerana setiap orang ada projeknya yang tersendiri. Bukan kira kecil ataupun besar. Yang penting panjang ataupun tidak skalanya tu. Kan? Orang fikir skala besar kecil. Akhirat bukan tengok pada projek tu besar ataupun kecil. Allah tengok pada projek tu dia panjang ataupun tidak. Panjang sampai ke mana? Kalau setakat ke dunia itu namanya pendek. Kalau sampai ke yaumil akhir itu namanya projek yang panjang. Maka semua apa yang nak dilakukan, dia perlu perancangan itu sampai ujung targetnya itu yaumil akhir. Barulah dia jadi satu projek yang berjaya untuk diri seseorang. Begin with the end mind. Masya-Allah. Baik. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi orang yang dia nak mengharapkan keridhaan Allah dan juga dia nak mengharapkan balasan yang baik nanti pada hari akhirat. Dia memberi tahu kepada kita juga bahawa Allah dan juga nanti apa yang akan terjadi pada hari akhirat, kita masih boleh mengharapkan kebaikan nanti berada di sana ketika berada di sini. Berada di sana dah tak boleh nak mengharapkan apa-apa. Nak mengharap tu adalah masanya ketika di sini. Dan bagaimana cara nak membuktikan bahawa kita betul mengharapkan keridhaan Allah dan juga hari akhirat, iaitulah kita mengikut kepada uswatun hasanah yang Allah telah gariskan dalam Al-Quran ini. Kalau tak boleh nak tengok point apakah dia uswatun hasanah, pergi cari orang yang Allah dah sebutkan mereka ini ada contoh ikutan yang baik, mudah. Pergi cari orang, kan? Daripada cari perbuatan. Tak boleh nak tahu, nak apply macam mana tak tahu. So pilih cari orang. Sebab itulah orang yang tujuan soleh Allah lah, Ustaz. utuskan Nabi. Betul. Solehah, solehin. Solihin. Sebab itu Allah utus Nabi. Sebab ada orang yang dia boleh cari point 1, 2, 3, 4 dan dia boleh apply pada diri dia. Ada orang yang tak boleh. Ada orang yang dia lebih mudah untuk ikut dia. Kan, orang yang depan. So Allah utus Nabi. Allah bagi panduan, siapa yang nak cari 1, 2, 3 stepnya boleh apply sendiri, jalan. Siapa yang tak mampu nak cara mudah, ikut je. So Allah hantar orang-orang yang boleh kita nak ikut terus mereka ini. Kan? Yang Allah dah sebutkan dalam Quran, Nabi Muhammad SAW sudah tentunya, Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersama dengannya. Kita ada as-salihin, kita ada al-muhsinin, kita ada al-muttaqin. Banyak yang contoh-contoh uswatun hasanah yang Allah telah tunjukkan. Selain daripada uswatun sayyi'ah yang banyak juga Allah sebutkan, kita ada munafikin, kita ada kafirin, kita ada fasiqin. Yang uswatun sayyi'ah yang nak kena dijauhkan. So kalau tak boleh nak ikut 1, 2, 3 point untuk apply, cari orang dia. So kita cari orang yang kita nak ikut dan kita tengok orang ni and siapa yang kita tak boleh nak ikut. Dan pada penghujung ayat ini Allah sebutkan, wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan sesiapa yang berpaling daripada mencontohi mereka. Wa may yatawalla, dan siapa yang berpaling daripada apa? Berpaling daripada nak mencontohi siapa yang Allah telah sebutkan. Kenapa Allah sebutkan begitu? Kerana kita ni memang, saya sebutkan di awal tadi, kita memang akan mengikut orang. So Allah dah bagi contoh. So kalau kita tak nak ikut contoh yang Allah dah sebutkan ini, kita pilih contoh yang lain, maka Allah kata Allah al-Ghaniyyul Hamid. Dia maha kaya dan maha terpuji, tak mengharapkan apa-apa pun daripada kita. Kalau Allah dah gariskan cara hidup, mengikut cara hidup agama, tetapi kita memilih untuk menghidup cara hidup yang lain selain daripada agama, maka Allah kata dia adalah Al-Ghaniyyul Hamid. Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha terpuji, tak memerlukan apa-apa pun daripada kita. Kalau kita tak nak ikut, ringkasnya apa? Allah tak kisah pun. Kita tak nak ikut, Allah tak kisah. Lantaklah engkau tak nak ikut. Sukatilah.
Kenapa? Kerana Allah itu Al-Ghani. Terjemahan letakkan Maha Kaya. Maha Kaya. Tetapi Al-Ghani dalam bahasa Arab, dia bukan saja maksud Maha Kaya, tetapi dia bermaksud serba lengkap, serba cukup. Itu maksud Al-Ghani. Serba lengkap, serba cukup. Dia bukan maksud kaya je. Al-Ghani maksudnya orang yang telah lengkap, yang telah cukup, dan itu ada penggunaannya dalam Al-Quran. Baik. Excellent. Kita lihat pada surah yang ke 29 ayat ke-6. Surah ke-29 ayat yang ke-6 pada muka surat 396. Muka surat 396 surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat ke-6. Okey. Allah berfirman, wajah kena unmute. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Terjemahan. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Baik, siapa yang dia berjihad ataupun dia berusaha bersungguh-sungguh untuk beribadah dan memperbaiki kualiti kehambaan dia, maka usahanya, hasil daripada usahanya itu dia akan dapat balik pada diri dia. Dia jadi baik, dan Allah kata innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun daripada makhluknya. Jika seorang itu dia berusaha nak menjadi yang terbaik, baiki ibadah, tambah ibadah dia, maka Allah kata itu adalah untuk diri dia, tak ada apa-apa pun yang bertambah di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu juga yang Allah sebutkan, kalau kita lihat pada surah yang ketiga ayat yang ke-97, muka surat 62, surah Ali Imran, surah ketiga ayat yang ke-97. Baik, Allah berfirman, muka surat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Ayat 97 Ustaz. Betul. Sekejap ya, sebab saya nak tengok Quran saya ni sebab Baik, apa. silakan. Fi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Terjemahan. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Lihat Al-Baqarah. Keterangan dia tak apa. Keterangan dia pergi ke Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 125 pula Ustaz. Ya, berkaitan dengan apa itu? Makam Nabi Makam Ibrahim. Ibrahim. Allah Ya. perintahkan untuk solat di situ.
Nak pergi Ustaz? Tak apa. Tak apa ya. Tak apa. Barang siapa memasukinya, yakni Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, iaitu bagi orang-orang yang mampu. Orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sihat jasmani dan perjalanan pun aman serta keluarga yang ditinggalkan terjamin kehidupannya. Itu yang maksud mampu tadi. Mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Baik. Kita lihat poin pada akhir itu, wa man kafar fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur, yang ingkar, tak nak ikut perintah Allah, maka Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan kepada sesuatu ibadah pun daripada mana-mana makhluknya. Kan seperti mana Allah sebut juga dalam surah Ibrahim, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Jika kamu ini engkar, tak nak ikut, dan semua yang berada di atas muka bumi, maka sungguhnya Allah adalah Tuhan. Fa innallaha la ghaniyyun hamid. Sehingga Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya, Maha serba cukup dan lengkap, dan Tuhan yang Maha terpuji. Ibadah hamba tidak menambahkan kemuliaan Allah, juga keingkaran hamba itu tidak menambahkan kehinaan ataupun mengurangkan ketinggian Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lihat dalam hadis. Boleh nampak di skrin hadis? Saya besarkan sikit lagi. Tak berapa terang Ustaz. Blur. Sebab digunakan fontnya tu pun color gold ni. So dia tak berapa terang. Baik, saya nak highlightkan pada bahagian akhir hadis ini saja. Baik. Ni jelas sikit lagi kan? Ya, better. Okay. Jelas. Baik, ini hadis yang panjang. Ini hadis kursi. Hadis kursi, maaf. Kita lihat daripada okey. Daripada sini sampai habis. Okey. Nabi SAW sabda menerangkan tentang hadis kursi. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu nafsi fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insan mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma wafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Hadis yang panjang, tapi saya suka membacakan juga. Kerana mungkin kita faham, mungkin kita tak faham, tetapi dia adalah perkataan yang Nabi SAW pernah ucapkan. So kalau kita boleh membayangkan perkataan ini keluar daripada mulut Nabi SAW, dan alangkah lebih baiknya kalau kita pun boleh membaca hadis-hadis ini, kerana dia perkataan yang keluar daripada mulut Nabi SAW, dan kita keluarkan hadis ini, perkataan ini daripada mulut kita juga. Mudah-mudahan itu mendapat keberkatan Nabi SAW. Sebab itu orang yang dia nak menzahirkan kecintaan dia kepada Nabi SAW, dia kena banyak membaca hadis. Itu antara tanda kecintaan dia kepada Nabi SAW.
bukanlah nak mengatakan bahawa orang yang dia suka nak bernasyid ataupun nak berkasidah menceritakan tentang Nabi itu tak baik. Akan tetapi yang lebih utama adalah mengeluarkan perkataan-perkataan Nabi ini daripada mulut dia. Itu adalah lebih tinggi, lebih dekat nak menyatakan kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bacalah hadis, walaupun mungkin kita tak faham teks Arabnya, tapi baca sahaja dia ada keberkatan kerana ia datangnya daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lakukan itu kerana cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terjemahannya kita lihat. Okay, daripada sini kita baca ke bawah. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan memudaratkanku dan tidak akan pula memberi manfaat kepadaku. Memudaratkan dengan apa? Dengan berkurangnya orang yang menyembah Allah, memuji Allah, mengabdikan diri kepada Allah, berinfak kerana Allah, memperjuangkan agama Allah, berjihad. Tak akan ada yang memudaratkan. Dan juga perbuatan itu semua kalau kita lakukan, dia tidak memberi manfaat pun kepada Allah. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang-orang pertama di antara kalian dan orang-orang terakhir di antara kalian, maksudnya orang pertama daripada yang diciptakan, yang ada, dan orang yang terakhir, baik daripada kalangan manusia ataupun jin, semua berada pada satu hati yang paling bertakwa di antara kalian. Maksudnya daripada makhluk yang pertama daripada kalangan manusia dan juga jin, juga makhluk yang terakhir daripada kalangan manusia dan juga jin, semua itu, mereka itu semua adalah orang yang paling bertakwa hati dia. Maka Allah kata, tidaklah hal itu menambah atas kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, jika orang-orang yang pertama dan terakhir dari kalian semua berada pada satu hati yang paling derhaka, afjar, yang paling durhaka, paling kuat melawan, paling engkar di antara kalian, tidaklah hal itu akan mengurangi kerajaan kekuasaanku sedikit. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya jika orang yang pertama dan terakhir dari kalian, baik manusia dan jin, berdiri di satu tempat tinggi dan luas, lalu meminta kepadaku, kemudian aku memberikan setiap orang apa yang dimintanya, maka tidaklah hal itu mengurangi sedikit pun apa yang ada padaku, kecuali seperti berkurangnya air laut yang menitis di hujung jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amalan-amalan kalian yang aku catat untuk kalian. Kemudian aku sempurnakan balasannya untuk kalian. Maka bagi yang mendapat kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Dan bagi yang mendapatkan selain daripada itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Allah sebutkan dalam hadis ini berkaitan dengan manusia dan juga jin, yang jika mereka itu semuanya mempunyai hati yang paling bertakwa, itu tak menambah pun apa-apa dalam kerajaan Allah. Kalau semua itu manusia dan jin daripada awal hingga akhir, daripada hari pertama hingga hari kiamat nanti, semuanya berada mempunyai hati yang paling jahat, hati yang suka buat dosa dan juga kesalahan, maka itu pun tidak mengurangi apa-apa pun yang berada pada kerajaan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana Allah, dialah Tuhan Al-Ghani, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang serba cukup, Tuhan yang serba lengkap, Al-Hamid, Tuhan yang sentiasa sedia kala terpuji, tidak memerlukan kepada puji-pujian daripada hamba-Nya, yang mana jika hamba-Nya tidak memuji, tidaklah ia mengurangkan apa-apa pun pada sisi Tuhan itu. Walaupun Allah, Nabi SAW sebutkan, amma inna rabbaka yuhibbul mahamid. Adapun Tuhanmu, maka disukakan kepada puji-pujian. Allah disuka kepada puji-pujian. Akan tetapi pujian itu tidaklah menambahkan apa-apa pun di sisi Allah Azza wa Jalla. Tak, kerana Allah adalah Al-Hamid, Tuhan yang sudah sedia kala terpuji dan akan terus terpuji. Tidaklah perbuatan kita menambahkan ataupun mengurangkan apa-apa pun di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kenapa Allah sebutkan tentang perkara ini? Kerana
seringkali manusia ini nak berpaling ingkar daripada apa yang Allah suruh pada diri dia. Selalu tak nak buat, selalu rasa malas. Bila kita solat, bila kita berinfak, bila kita baca Quran, kadang kita rasa kita dah memberi sesuatu untuk apa? Untuk agama ni. Kita dah berinfak, kita rasa kita dah bagi sesuatu untuk agama. Kita dah buat sesuatu untuk masyarakat. Bila kita dah mengajar, kita rasa macam kita dah buat sesuatu yang besar untuk masyarakat, untuk agama. Kita rasa kita dah menyumbang sesuatu. Sedangkan Allah Al-Ghani, Tuhan yang Maha Kaya. Maka tak perlu kita nak merasakan apa-apa dengan ibadah yang telah kita buat. Tak perlu kita merasakan bahawa kita ini dah add value kepada agama ni, tak perlu. Kenapa? Kerana yang sentiasa berjasa kepada kita adalah Allah Azza wa Jalla. Dengan keislaman kita. Kadang orang dia merasa dia telah berbudi kepada agama ini. Dengan dia itu menjadi orang Islam, dia berinfak dan dia dah rasa dia buat sesuatu budi kepada agama ini. Sedangkan Allah sebutkan, kita lihat pada surah yang ke-49 ayat yang ke-17 pada muka surat 517. Muka surat 517 surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat yang ke-17. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jaya kena unmute. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Terjemahan. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang yang benar. Jangan merasa berjasa, telah berbudi kepada agama ini atas keislaman kita. Ataupun atas ibadah yang telah kita lakukan, kebaikan yang telah kita lakukan pada diri kita ataupun kepada sesiapa sahaja daripada kalangan orang lain dengan solat dan juga infak kita. Kerana yang sebenarnya berbudi itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tak tunjukkan kepada kita untuk berbuat kebaikan, kalau Allah tak menghalakan kita kepada agama ini, Islam, Allah tak lahirkan kita dalam agama ini, maka sudah tentu kita tidak akan mendapat apa pun kebaikan. 1000 solat, jutaan ringgit, itu tidak akan ada makna kalau tak ada apa? Kalau tak ada Islam. Tak ada makna semua tu. Kenapa solat kita ini dikira oleh Allah? Kenapa infak kita dikira oleh Allah? Kerana adanya Islam. Tak ada Islam, sebenarnya kita, apa yang kita lakukan, semua kebaikan yang kita lakukan tidak ada nilai di sisi Allah. Maka jangan pernah merasa bahawa kita ini telah berjasa kepada agama ini, kerana Allah lah yang telah terlebih dahulu berjasa, berbudi kepada diri kita dengan menghalakan kita kepada agama ini. Maka wa may yatawalla, siapa yang nak berpaling, dia nak ingkar, tak nak mengikut kepada suruhan Allah Azza wa Jalla. Allah tegaskan di sini, bunyinya simple tapi dia penegasan yang Allah nak menyindir kepada kebanyakan manusia atas perkara yang tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim yang kadang-kala dia culas menunaikannya. Maka Allah kata Allah tak perlukan kepada semua itu. Tak nak ikut, sudah. Tak nak buat, sudah. Nak hidup cara sendiri, nak buat ikut suka hati, terpulanglah. Allah Al-Ghaniyul Hamid, dia beritahu dia adalah Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang Maha Puji, tidak memerlukan kepada apa-apa pun daripada hamba.
Maka ini ayat yang ke-6 daripada surah Al-Mumtahanah ini, yang Allah nak highlightkan berkaitan dengan mentor yang perlu ada pada setiap orang. Perlu mengikut contoh yang terbaik daripada kalangan orang-orang yang Allah telah sebutkan, terutamanya dalam Al-Quran. Tak boleh ikut orang yang selain daripada itu, boleh kan? Tidak ada masalah. Cuma orang-orang yang Allah dah sebutkan dalam Quran ini, dia adalah orang yang telah apa? Dah verified kan? Nabi, para sahabat, itu semua ada orang yang telah Allah verifiedkan mereka ini adalah orang-orang yang patut untuk diikuti. Adapun orang yang selain daripada ini, maka diperlukan kita untuk melihat ada tak ciri-ciri yang seperti Allah dan Allah telah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Maka jalan mudahnya ikut sahaja siapa yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Tak payah susah-susah nak mengkaji orang ini, betul ke tak perlu. Ikut sahaja siapa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan sudah tentu yang terbaik ialah mengikut Nabi SAW. Baik, berkaitan ayat ke-6, siapa mungkin ada nak berkongsikan tambahan ataupun nak berkongsikan pengajaran peringatan yang dia dapat daripada ayat yang ke-6 ini? Jika ada, silakan. Atau ada soalan? Ada? 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Baik, ayat yang ke-7, kita ada sikit lagi masa. Kita lihat pada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 kita dah bacakan tadi. Baik. Ayat yang ke-7. Firman Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, asallahu ay yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddatan wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Semoga Allah mengadakan perasaan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi dari kaum kerabat kamu itu, dengan jalan menjadikan mereka insaf dan memeluk Islam. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik, ayat ini turunnya kan, ketika mana turunnya ayat ini, bila Allah kata saya tak pasti terjemahan dalam bahasa Inggeris diletakkan apa perkataan asallah ini. Saya tengok macam kalau siapa ada terjemahan bahasa Inggeris perkataan asallah, surah ke-60 ayat ke-6 ayat ke-7. Okay. Perhaps. Bahasa Inggeris sebut perhaps. Asa. Perkataan asa dalam bahasa Inggeris perhaps. So, kalau ikut kefahaman kita tentang perkataan perhaps, apa yang lebih kurang kita nak bayangkan dalam bahasa Melayu, dia perkara yang berbentuk harapan yang belum terjadi, sudah terjadi, ataupun sesuatu yang diharapkan akan terjadi. Sebenarnya perhaps kita gunakan untuk perkara yang mudah-mudahan. Perkara yang belum lagi terjadi tapi diharapkan akan terjadi. Betul? Dia adalah perkataan yang berbentuk harapan. Boleh kita sebutkan begitu? Ya. Boleh. Daripada perkataan yang berbentuk harapan. Maka perkara ini belum lagi terjadi. Maka ketika mana turun ayat ni, Allah sebutkan mudah-mudahan nanti Allah akan mengadakan perasaan kasih sayang antara kamu, iaitu para sahabat ketika itu di Madinah, dengan orang-orang yang memusuhi kamu dari kaum kerabat. Maksudnya siapa ni yang berada di kaum kerabat, para sahabat di Madinah berada di mana? Berada di Mekah. Betul? Kan? Balik pada kisah awal dia, kisah surah ni tentang siapa? Hatib bin Abi Balta'ah yang nak menghantarkan surat ni kepada kaum kerabat dia di Mekah kan? Sebab bagi tahu Nabi tengah bersiap-siap nak menyerang Mekah. So Allah kata mudah-mudahan nanti Allah akan wujudkan perasaan kasih sayang antara kamu, iaitu para sahabat yang berada di Madinah kalangan Muhajirin, dengan musuh-musuh mereka daripada kaum kerabat, iaitulah kaum keluarga mereka yang berada di Mekah tu. Kan? Maka ketika para sahabat mendengar ayat ini, dah jadi ke belum?
Belum lagi jadi. So waktu tu adakah ialah nak membayangkan musuh kita kan daripada kalangan keluarga tiba-tiba jadi kita punya boleh bersatu Sahabat. balik. So kalau orang yang kita dah ada masalah dengan dia, nak membayangkan kita baik balik dengan dia tu, dia macam satu, kadang-kadang kita rasa macam satu perkara yang mustahil kan. Untuk setengah orang kita dah ada masalah dengan dia, nak baik balik tu dia rasa macam susah kan. Ada mungkin waktu yang kita rasa macam takkan punya kan? Sebab memang dah bergaduh teruk. So nak baik balik itu memang susah. Dan lagi kalau permusuhan itu adalah sebab agama kan. Orang kalau keluar daripada agama tu boleh sampai ahli keluarga dia tu bunuh dia kan. Sebab agama dia soal yang besar. Maka bila turun ayat ni, para sahabat tak boleh lagi nak bayangkan perkara tu. Sebab belum lagi terjadi dan mereka tak pernah membayangkan pun perkara itu akan terjadi. Sebab dia satu bentuk pemusuhan yang kuat. Dan lagi Arab, dia memanglah lagi dia punya, bila cerita tentang agama ni, kepercayaan menentang, bukan cerita Arab lah, cerita kita pun. Kan, bila orang datang bagi tahu perkara ni dulu kan, mungkin Nabi tak buat kan. Tapi nenek moyang kita dah buat lama, marah tak kita gitu. Jadi marah, suka je kata kan, suka je kata tak ada. Orang dulu dah buat lama dah. Itu pun dah kita dah jadi apa? Dah jadi bergaduh dah. Ni kan pula clash agama. Lagilah dia punya gaduh tu kan, lagilah lagi teruk dia punya permusuhan itu. Maka pada sahabat, boleh kita ambil contoh Umar Al-Khattab yang dia marah dia tu. Ya. Itu boleh antara contohnya kan, yang ringkas. Umar Khattab dengan adiknya itu, bila masuk agama lain memang betul-betul dia punya marah. Tak ada siapa yang berani pun nak halang dia. Sebab dia cerita perkara yang besar. Maka bila turun ayat ni, para sahabat memang tak boleh bayangkan langsung perkara ini akan terjadi. Akan tetapi yang lagi-lagi bila di depan ini Allah gunakan perkataannya adalah asa. Perkataannya adalah asa. Terjemahnya adalah semoga ataupun mudah-mudahan. Dia menunjukkan kepada sesuatu yang kalau kita sebut bahasa kita kadang kita sebut apa, hopefully. So hopefully itu adalah satu yang bentuk harapan yang kita pun sendiri tak pasti. Kita pun 50-50. Betul tak? 50-50, dapat ke tak dapat, jadi ke tak jadi kan, dengan perkataan hopefully itu. Maka perkataan asa menunjukkan kepada satu pengharapan di masa hadapan yang 50-50 belum lagi jadi. Tapi itu kalau dikaitkan dengan siapa? Kalau dikaitkan dengan manusia. Tapi kalau Allah yang menggunakan perkataan ini, maka dia jadi apa? Dia jadi satu perkara yang akan berlaku. Menjadi satu perkara yang pasti akan berlaku. Itu bezanya antara manusia dan juga Allah. Kenapa Allah guna asa kat sini? Kan, sedangkan Allah tahu kalau manusia itu menggunakan perkataan asa, kan, itu bentuk cakap yang macam dia pun sendiri tak pasti. Jadi ke tak jadi, boleh ke tak boleh. Allah saja gunakan bentuk asa ini pada waktu tu belum lagi terjadi. Allah saja nak gunakan dulu perkataan asa. Sedangkan kalau Allah guna perkataan, Allah sebutkan pasti Allah akan jadikan kamu semua akan balik. Boleh tak? Boleh je. Sebab memang akan jadi pun. Tapi kenapa Allah gunakan asa kat situ? Apa Allah nak daripada kita berharap dengan perkataan asa itu? InsyaAllah kita akan sambung perbincangan juga di minggu depan. Silakan. Dalam tafsir Yusuf Ali, yes, saya. It may be that Allah will grant love and friendship between you and those whom you hate as enemy. Dia guna perkataan apa? Dia gunakan perkataan maybe. Allah yang bagi. Maka itu kenapa Allah cakap macam itu, Ustaz? Kenapa Allah cakap begitu kan? Sebab Allah boleh cakap benda yang pasti. Banyak ayat Allah cakap dengan perkara yang pasti kan. Kita ada qad, kita ada laqad kan, yang Allah dah guna. Tapi di sini Allah gunakan asa. Asa, satu lagi perkataan dia ada la'alla. Yang kita biasa guna la'allakum. Kan? La'allakum terjemahannya apa? Mudah-mudahan kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. So maknanya lebih kurang dengan
dengan asa. Kat sini Allah gunakan perkataan asa, Allah tak gunakan dalam bentuk yang pasti. Sedangkan kisahnya memang pasti akan Berlaku. terjadi. Kenapa? Itu persoalannya. InsyaAllah kita akan bincangannya pada minggu Suspend hadapan. InsyaAllah. Ajar minggu InsyaAllah. depan aja, sabar. Sudah sama. Mudah-mudahan kita hidup lagi ya. Aduh, itu lagi buat. Tak salah. Pandai dia corner ustaz nak. Ajar. Aduh. Itulah saja ya dia bagi saya balik. Itulah. Dia suruh ustaz bagi tahu juga sekarang tu. Itulah. Jagalah tocok ustaz. Itu bukan Hajar Zainal yang tak tidur malam, fikir saya yang tak tidur malam. Dia kata, aduh, tak ada cerita minggu depan ni habis. Tak apa Ustaz. Tak apa ustaz, dia lawak tu. InsyaAllah. Mungkin tak sebenarnya bukan nak menyimpan jawapan, nak suspend dan sebagainya. Tapi mungkin nak kita sama-sama nanti minggu depan kita mulakan dengan kita sendiri bawa mungkin antara sebab kenapa Allah letakkan dia begitu. Kan? Sebab kita nak sama-sama berfikir tentang ayat tu. Tak naklah mungkin kita hanya masuk dan dengar kan, kita nak sama-sama fikir. Mungkin kita setiap ayat tu kena tengok sebelum masuk kelas kan, supaya nanti dalam kelas kita boleh sama-sama fikir, sama-sama keluarkan poin. Mungkin saya tak nampak tapi orang lain nampak, insya-Allah. Baik. Jadi sekian itu insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma. Amin. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا آمين. نعوذ بك من علم لا ينفع Amin. ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا آمين. تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله آمين. لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا Amin. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan pada semua, menggunakan masa, moga Allah nilai dia sebagai amal yang soleh. Insya-Allah jaga sama pada minggu hadapan. Mohon maaf jika ada tersalah kata, terkasar bahasa. Terima maaf juga. Maaf Ustaz. Kita sama Sama-sama. jangan pada minggu hadapan insya-Allah. Terima kasih. Ada perkataan Ustaz. atas. kita akan lihat nanti bersama-sama insya-Allah. Dan kadang-kadang pakai terjemahan daripada bahasa Inggeris, dia pun memberi kepada kita idea kan tentang suatu perkataan tu kenapa yang digunakan begitu, bentuknya bagaimana dan apa penceritaan daripada perkataan itu, insya-Allah. Baik, jumpa minggu depan. Terima kasih semua. Barakallahu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.